Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Kelantan Ikhlas. Cikgu harap murid-murid semua masih lagi kekal di rumah dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, bersama-sama dengan murid-murid semua pada hari ini ialah saya, Cikgu Wan Nur Maizatul Akmal binti Wan Ahmad, Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melor, Kota Baru, Kelantan. Baiklah murid-murid semua, untuk hari ini, cikgu akan berbicara mengenai komponen sastra antologi Bintang Hati, genre puisi tradisional, iaitu tajuknya ialah Syair Burung Nuri. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi jauh lagi, dalam slot kali ini cikgu akan menerangkan beberapa kupasan mengenai syair Burung Nuri dan juga cikgu akan melagukan syair Burung Nuri ini dalam irama hiasan, dan seterusnya kita terus mengkaji apakah maksud di sebalik setiap rangkap syair itu tadi. Baiklah, sebelum itu mari kita perhatikan apakah standard kandungan dan juga standard pembelajaran untuk hari ini. Standard kandungan ialah 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra, dan standard pembelajaran pula ialah 4.1.2 memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang maksud tersurat dan tersirat dalam sesuatu puisi. Baiklah murid-murid semua, pada akhir pelajaran nanti cikgu harapkan murid-murid dapat menyatakan maksud syair yang dikaji. Yang kedua, menghuraikan tema dan persoalan dalam syair. Yang ketiga, menghuraikan bentuk syair yang dikaji. Yang keempat, menganalisis gaya bahasa pengulangan dalam syair Burung Nuri ini. Dan yang kelima, menyatakan 2 nilai serta 2 pengajaran yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini. Baiklah, seterusnya. Baiklah, sebelum cikgu melagukan syair, kita lihat pada paparan, murid-murid juga bolehlah mengikut dan melagukan syair ini. Bukan saja murid-murid hanya mendengar, tetapi murid-murid juga perlu belajar bagaimana cara untuk melagukan syair, bagaimana cara untuk melafazkan pantun, bagaimana cara untuk mendeklamasi sajak. Baiklah, kita mulakan syair Burung Nuri, rangkap yang pertama. Bermula warkah surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina, sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Baiklah, itu rangkap satu syair Burung Nuri. Kita terus lihat apakah maksud di sebalik rangkap satu ini. Maksudnya, penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seseorang yang dipandang hina, sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Baiklah, lumrah dalam kehidupan sekiranya seseorang itu dipandang rendah dan dipandang hina, tentu sekali segala buah fikiran tidak akan diterima oleh orang lain. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan rangkap yang kedua. Rangkap kedua syair Burung Nuri. Gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta, tambahan badan miskin dan nista. Itu rangkap kedua syair Burung Nuri. Kita lihat apakah maksud rangkap kedua syair ini. Baiklah, rangkap kedua. Menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam kemiskinan. Bila sekiranya seseorang itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tidak berakal, kurang sopan dan berakhlak rendah, hidup pula dalam keadaan miskin, tentu sekali akan dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Baiklah, kita teruskan dengan rangkap yang ketiga.
Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masyghul gundah merawan, terperilah madah patik nintuan. Kita lihat apakah maksud rangkap yang ketiga ini. Penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut. Sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan yang kecewa, keadaan yang betul-betul kecewa, tertekan, tentu sekali sesetengah perkataan ataupun pertuturan yang dikeluarkan tentu sekali akan tidak enak untuk didengar oleh orang lain. Baiklah, kita teruskan rangkap keempat. Untuk pengetahuan murid-murid semua, syair Burung Nuri ini terdapat 8 rangkap kesemuanya. Kita teruskan dengan rangkap yang keempat. Dituliskan sahifah supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dakwat dan kertas tempat berkata. Apa pula maksud bagi rangkap keempat ini? Baiklah, maksudnya adalah penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Baiklah, bercinta ni juga perlu ada adab-adabnya. Kita tidak boleh untuk bercinta sehinggakan melupakan perkara-perkara lain. Sehinggakan melupakan perkara lain dan seterusnya akan kecewa sekiranya kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Jadi untuk pasangan-pasangan yang sedang bercinta, tentu sekali sekiranya berasa kecewa akan menulis dan meluahkan sesuatu perkara itu dalam surat untuk meluahkan perasaan. Baiklah, terus kepada rangkap yang kelima. Kita tengok rangkap yang kelima. Sudahlah nasib untung yang malang, mengambah lautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepalang, senantiasa di dalam nasib dan walang. Okey, apa pula maksud di sebalik rangkap yang kelima ini? Baiklah, kita lihat. Maksudnya adalah penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. Baiklah, sekiranya seseorang itu mengalami nasib yang sama ataupun nasib yang malang secara berulang-ulang kali, tentu sekali akan membawa kemudaratan pada diri sendiri dan tentu sekali akan menjadi sedih dan kecewa. Dan perkara ini tidak elok untuk diri kita sendiri dan kita tidak boleh melayan perasaan sedih dan kecewa itu secara berpanjangan. Baiklah, kita terus kepada rangkap yang keenam. Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap nan tidak minum pun kari. Apa maksud rangkap keenam ini? Baiklah, kita lihat penyair mengisahkan kehidupannya terumbang-ambing tanpa arah tuju, tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Sesetengah orang sekiranya mempunyai masalah yang sangat besar, tentu sekali akan membawa kepada kemudaratan pada diri sendiri sehingga lupa untuk menjaga kesihatan diri, sehingga lupa untuk makan dan lupa untuk minum. Itu tidak elok untuk kehidupan kita sebagai seorang manusia. Baiklah, kita terus kepada rangkap yang ke-7.
Bangun terjunun badan suatu, gundahlah fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Baiklah, kita lihat apakah maksud di sebalik rangkap yang ketujuh ini. Namun penyair tersedar bahawa tiada guna hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya menjadi hancur. Seseorang yang kecewa tidak boleh terus melayan kecewanya sehingga boleh memudaratkan kehidupan dia pada masa hadapan. Jadi kita sebagai manusia perlu bijak untuk menangani apa jua masalah yang mendatang. Baiklah, kita terus kepada rangkap yang terakhir syair Burung Nuri ini. Remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti. Jikalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Baiklah, maksud rangkap yang ke-8. Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Inilah yang kita tidak mahu. Apa jua masalah yang mendatang, apa jua masalah yang besar yang mengganggu fikiran kita, kita perlu bijak untuk menanganinya dengan segera supaya tidak berpanjangan dan boleh menyebabkan kita berfikir secara tidak waras dan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baiklah, seterusnya. Habis 8 rangkap, cikgu lagukan syair Burung Nuri itu tadi. Untuk pengetahuan murid-murid semua, cikgu lagukan rangkap-rangkap syair Burung Nuri tadi dalam irama hiasan. Irama hiasan merupakan salah satu daripada 13 irama yang ada untuk melagukan syair. Seterusnya kita lihat pada paparan apakah tema. Setelah kita mengetahui apakah maksud di sebalik rangkap-rangkap syair, kita tentu sekali ingin mengetahui apa tema dalam syair yang kita kaji. Baiklah, tema dalam syair Burung Nuri ini ialah adab dalam kehidupan seseorang. Adab sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey, penyair menceritakan adab dalam kehidupan yang sering ditempuhi oleh seseorang seperti masalah kekecewaan dalam perhubungan, masalah kehidupan yang terumbang-ambing dan masalah kegagalan berfikir secara rasional yang akan memusnahkan kehidupan seseorang. Jadi tema dalam syair Burung Nuri ini lebih kepada adab dalam kehidupan seseorang. Baiklah murid-murid semua, setelah kita mengetahui apakah tema yang diutarakan dalam syair Burung Nuri ini, kita terus kepada persoalan. Okey, apakah persoalan yang ingin diutarakan oleh penyair dalam syair Burung Nuri ini? Yang pertama adalah kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Baiklah, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi serta berakhlak mulia membolehkan masyarakat sekeliling memandang tinggi kepada kita. Baiklah, yang kedua, persoalan yang kedua ialah kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Baiklah, kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Kita perlulah tahu cara untuk menangani dan mengatasi masalah yang kita hadapi supaya kita tidak terlalu kecewa dan kekecewaan itu akan merosakkan diri kita sendiri. Baiklah, persoalan yang ketiga. Kita lihat persoalan yang ketiga. Kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta. Bercinta perlu bijak dan kita perlu mengawal diri supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan tidak elok. Okey, baiklah, kita terus kepada persoalan yang keempat. Rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Tindakan yang kita buat, kita perlulah berfikir secara mendalam supaya segala tindakan yang kita buat tidak akan kita menyesal pada kemudian hari.
Baiklah, yang kelima, persoalan yang kelima, kita boleh lihat kesederhanaan dalam percintaan. Bukan tidak boleh untuk bercinta, tetapi perlulah bersederhana supaya tidak mendatangkan masalah dan tidak memudaratkan diri kita dan orang sekeliling kita. Baiklah, setelah kita mengetahui apakah persoalan, kita terus kepada kupasan yang seterusnya. Baiklah, kita lihat pula bentuk syair burung nuri ini. Bagaimana untuk mengetahui bentuk syair? Baiklah, bentuk syair ini boleh kita ketahui daripada baris, perkataan, suku kata, rima dan juga rangkapnya. Baiklah, kita pergi satu persatu dari aspek bentuk syair burung nuri ini. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada rangkap. Syair ini berbentuk terikat dan kalau kita lihat syair burung nuri ini daripada rangkap 1 sehingga rangkap 8. Ada 8 rangkap kesemuanya dari aspek rangkap. Baiklah, yang kedua, bentuk yang kedua kita boleh lihat daripada baris. Semua baris dalam syair adalah merupakan maksud. Okey, yang kedua, bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama. Kalau kita lihat tadi daripada rangkap 1 sehingga rangkap yang ke-8, syair burung nuri ini mempunyai 4 baris sahaja. Baiklah, seterusnya kita lihat dari aspek perkataan. Okey, bilangan perkataan bagi setiap baris syair burung nuri ini antara 3 hingga 6 patah kata. Kita lihat contoh 3 patah kata. Perinya akal gelap gelita. 3 patah perkataan. Baiklah, 4 patah perkataan. Kita lihat contoh 4 patah perkataan. Gerangan sungguh amatlah leta. 4 patah kata. Baiklah, contoh bagi 5 patah kata. Hemat pun rendah, daif beserta. 5 patah kata dan yang paling panjang adalah 6 patah kata. Contohnya, sajak dan nazam banyak tak kena. Okey, jadi syair ini antara 3 hingga 6 patah kata. Baiklah, daripada aspek suku kata, kita lihat suku kata dalam syair burung nuri ini. Jumlah suku kata dalam syair ini antara 10 hingga 13 suku kata. Kita lihat contoh bagi suku kata 10 suku kata. Sudahlah nasib untung yang malang. Bagaimana untuk mengira suku kata? Sudahlah nasib untung yang malang. 10 suku kata semuanya. Dan suku kata yang paling banyak adalah senantiasa di dalam nasib dan walang. Ada 13 suku kata dalam baris syair ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada rima. Rima akhir bagi syair burung nuri. Rangkap 1, kalau murid-murid lihat, rangkap 1 sehingga rangkap yang ke-8, rima akhirnya adalah A. Jadi kesimpulannya, rima akhir bagi semua rangkap syair burung nuri ini adalah sama, iaitu A. Baiklah, seterusnya, setelah kita mengetahui apakah bentuk dalam syair burung nuri ini, kita lihat apakah gaya bahasa pengulangan dalam syair burung nuri yang kita kaji ini. Baiklah, gaya bahasa pengulangan yang pertama adalah gaya bahasa asonansi. Apakah itu gaya bahasa asonansi? Asonansi merupakan gaya bahasa pengulangan vokal A, E, I, O dan U. Contoh, barang yang gairah di dalam cinta, ada perulangan vokal A dalam baris syair itu. Yang kedua, segenap pesisir desa negeri, terdapat perulangan vokal E. Dan contoh yang ketiga untuk gaya bahasa asonansi, terfikir-fikir bukan menderita, terdapat perulangan vokal I. Baiklah, gaya bahasa pengulangan yang kedua
yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini ialah gaya bahasa aliterasi. Kalau tadi asonansi adalah gaya bahasa pengulangan vokal, aliterasi pula adalah gaya bahasa pengulangan konsonan. Contoh yang pertama, kita boleh lihat. Dituliskan sahifah supaya nyata. Terdapat perulangan konsonan S dalam baris syair. Yang kedua, gundahlah fikir tiada tertentu. Perulangan konsonan T. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga untuk gaya bahasa aliterasi ialah remuk dan redam rasanya hati. Adalah perulangan konsonan R. Baiklah, seterusnya kita lihat gaya bahasa yang ketiga. Gaya bahasa pengulangan yang ketiga yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini adalah gaya bahasa anafora. Anafora adalah gaya bahasa perulangan perkataan yang sama pada awal baris. Contoh, remuk dan redam. Remuk dan redam ada ditulis dalam rangkap yang ketujuh, baris keempat dan rangkap ke-8 baris pertama. Murid-murid boleh rujuk dalam buku murid-murid, ya. Baiklah, yang keempat, gaya bahasa pengulangan yang keempat adalah gaya bahasa epifora. Epifora merupakan perulangan perkataan yang sama pada akhir baris. Anafora tadi perulangan perkataan yang sama pada awal baris, manakala epifora adalah perulangan perkataan yang sama pada akhir baris, iaitu terdapat perkataan tuan pada rangkap yang ketiga, baris 1 dan juga keempat. Baiklah, seterusnya. Setelah kita mengetahui gaya bahasa pengulangan tadi, kita terus kepada nilai yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini. Baiklah, nilai yang pertama yang terdapat dalam syair ini adalah nilai kesedaran. Penyair sedar akan kesilapan yang dilakukannya akibat terlalu menurut perasaan hati. Bila kita perlu sedar akan segala kesilapan kita lakukan dan tidak terbawa-bawa sehingga memakan diri kita sendiri. Okey, yang kedua, nilai yang kedua adalah merendah diri. Penyair meminta maaf terlebih dahulu sebelum meneruskan bicara dalam lembarannya itu. Sekiranya kita melakukan apa-apa sahaja kesalahan, kita perlulah terus untuk memohon maaf supaya tiada yang terasa hati dengan kita. Baiklah, yang ketiga. Hemah tinggi. Okay, penyair menasihati agar pasangan yang bercinta menjaga adab masing-masing. Ini sangat penting supaya kita boleh menjaga diri kita sendiri. Baiklah, yang keempat. Nilai yang keempat yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini adalah kebijaksanaan. Penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan mereka. Baiklah, itu adalah nilai yang terdapat dalam syair Burung Nuri. Setelah kita mengetahui nilai, seterusnya kita tentunya akan mengetahui apakah pengajaran yang terdapat dalam sajak ini. Pengajaran dalam syair. Kita kaji tentang syair, ya. Pengajaran dalam syair yang kita kaji. Baiklah, yang pertama adalah merendah diri. Kita sepatutnya bersikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain. Kita perlu juga untuk menjaga perasaan orang lain supaya orang lain lebih selesa dengan kita. Baiklah, yang kedua adalah kegigihan. Kita haruslah gigih dan tidak mudah berputus asa supaya kita dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan. Murid-murid semua juga tentu sekali ingin berjaya dalam pelajaran masing-masing. Jadi, murid-murid juga perlulah terus gigih walaupun pelbagai cabaran yang mendatang. Okey, supaya berjaya dalam hidup masing-masing. Baiklah, yang ketiga, pengajaran yang ketiga adalah rasional. Kita hendaklah berfikir secara rasional dalam membuat sesuatu tindakan supaya tidak menyesal pada kemudian hari. Apabila kita menyesal pada kemudian hari, kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa juga sekalipun. Jadi sebab itu kita perlu berfikir dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan dan dalam membuat sesuatu tindakan supaya kita tidak menyesal. Baiklah, pengajaran yang keempat adalah ketabahan.
kita haruslah tabah dalam menghadapi dugaan dalam kehidupan. Apa jua dugaan, apa jua masalah yang mendatang, kita perlulah menghadapinya dengan tabah dan kita pula berusaha untuk menangani segala masalah dan dugaan tersebut. Baiklah, habis segala kupasan yang kita bentangkan pada hari ini. Baiklah, setelah kita mengetahui segala kupasan pada hari ini, kita terus kepada paparan seterusnya. Kita boleh lihat, baiklah, di sini cikgu ingin menunjukkan beberapa contoh soalan bagi genre puisi tradisional syair Buru-Nuri. Untuk pengetahuan murid-murid semua, genre puisi tradisional yang dipaparkan dalam antologi Bintang Hati ditanya dalam kertas 1 pada bahagian soalan objektif. Namun, walaupun soalan objektif dan pilihan jawapan telah diberi dan disediakan, murid-murid perlu juga mempelajari dan mengetahui setiap kupasan yang mendalam dalam antologi tersebut. Baiklah, kita lihat contoh soalan yang dipaparkan bersama-sama. Rujuk syair Buru-Nuri halaman 3 hingga 4 dalam antologi Bintang Hati tingkatan 3 dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Baiklah, kita lihat gerangan sungguh, miskin dan nista. Apakah perkara yang diutarakan oleh penyair dalam baris-baris syair di atas? Ada 4 pilihan jawapan. A. Seseorang yang dipandang mulia apabila memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan terpuji. B. Seseorang perlu berusaha mengubah nasib diri agar tidak dipandang rendah dalam masyarakat. C. Seseorang dipandang hina apabila tidak berpengetahuan, berakhlak rendah dan hidup melarat. Dan pilihan jawapan D. Seseorang dianggap hina apabila tidak berakal, kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup miskin. Jadi murid perlu rujuk apakah maksud di sebalik rangkap syair ini. Jadi apakah jawapannya? Bila kita lihat, jawapan yang tepat adalah D. Seseorang dianggap hina apabila tidak berakal, kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup miskin. Itu soalan yang pertama. Bila kita lihat contoh soalan yang kedua. Remuk dan redam rasanya hati daripada hidup, sebaiknya mati. Apakah kesan jika dibiarkan perasaan kecewa berpanjangan dalam baris-baris syair di atas? Pilihan jawapan A, fikiran tidak waras. B, melibatkan diri dalam anasir-anasir yang negatif. C, memudaratkan diri untuk jangka panjang. Dan D, mata menjadi bengkak dan merah. Yang mana agak-agak jawapan yang tepat untuk kesan jika dibiarkan perasaan kecewa? Jadi yang paling tepat adalah C, memudaratkan diri untuk jangka panjang. Baiklah, soalan seterusnya. Kita lihat soalan seterusnya. Laksana cermin jatuh ke batu. Dan soalan dia, apakah unsur gaya bahasa yang digunakan dalam baris syair di atas? Ada kesilapan sedikit di situ. Dalam baris syair di atas. A, simili. B, metafora. C, sinkop. Dan D, hyperbola. Bagi soalan gaya bahasa ini, murid perlu tahu apakah maksud setiap gaya bahasa yang diberikan. Contohnya, gaya bahasa A, simili adalah gaya bahasa perumpamaan. Bak, umpama, bagai, laksana. Okay. B, metafora adalah gaya bahasa yang mengandungi unsur konkret dan juga abstrak. C, gaya bahasa sinkop adalah gaya bahasa kependekan kata. Tidak dipendekkan menjadi tak. Dan juga D, hyperbola, gaya bahasa berlebih-lebihan. Jadi, laksana cermin jatuh ke batu, gaya bahasa yang sesuai digunakan adalah A, simili. Baiklah, soalan yang keempat. Semua nilai yang berikut terdapat dalam pantun ini. Maafkan saya, terdapat dalam syair ini. Kecuali A, rasional. B, kesopanan. C, bijaksana. Ataupun D, kesedaran. Lihat, kecuali. Soalan bertanya tentang nilai yang terdapat dalam syair ini. Kecuali yang tidak tepat, yang tiada kaitan dengan syair ini adalah B, kesopanan. Baik. Okey, soalan yang kelima. Pengajaran yang terdapat dalam rangkap ketujuh syair ini ialah
A. Kita haruslah bertindak secara rasional dan tidak mengikut kata hati. B. Kita tidak boleh mengikut kata hati sehingga mengecewakan orang tersayang. C. Kita haruslah berkorban diri demi orang tersayang. Ataupun D. Kita tidak boleh kecewa sehingga memudaratkan kesihatan. Jadi pengajaran yang terdapat dalam rangkap ketujuh, murid-murid perlu rujuk pada rangkap ketujuh syair ini ialah D. Kita tidak boleh kecewa sehingga memudaratkan kesihatan. Baiklah, kita tengok lagi contoh soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan. Okey, baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Masih lagi soalan objektif. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Apakah tema yang paling tepat bagi syair di atas? A. Adab yang perlu dijaga oleh setiap orang. Ataupun B. Adab dalam kehidupan seseorang. C. Kepentingan ilmu pengetahuan. Ataupun D. Sentiasa berfikir dalam sesuatu tindakan. Jadi tema yang paling tepat bagi syair Burnuri ini adalah adab dalam kehidupan seseorang. Baiklah, kita lihat contoh soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan oleh penyair dalam rangkap yang kedua? Jadi murid perlu terus rujuk kepada rangkap yang kedua. Pilihan jawapannya A. Penyair memberitahu jangan risau jika kehidupan kita amat miskin. B. Penyair memberitahu berfikirlah sebelum melakukan sesuatu tindakan. Ataupun C. Penyair memberitahu hidup menjadi hina jika tidak beradab. Ataupun D. Penyair memberitahu janganlah menghina jika seseorang hidup dalam kemiskinan. Apakah maksud yang paling tepat untuk rangkap kedua ini? Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Penyair memberitahu hidup menjadi hina jika tidak beradab. Okey, soalan yang ketiga. Kita terus kepada soalan yang ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata redam hancur? Okey, A. Kehalusan. Ataupun B. Kecilan. C. Serpihan. Ataupun pilihan jawapan D. Hancur lerai. Jadi, jawapan yang paling tepat adalah hancur lerai. Pilihan jawapan D. Baiklah, soalan yang keempat berikut merupakan persoalan yang ingin diketengahkan oleh penyair. A. Kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. B. Kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. C. Kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta. Ataupun D. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan naluri hati. Jadi apakah persoalan yang ingin diketengahkan oleh penyair? Baiklah, jawapan yang tepat adalah D. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan naluri hati. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi contoh soalan lagi untuk syair Burung Nuri ini. Soalan berdasarkan syair. Okey, soalan 1 hingga 3 berdasarkan syair di bawah. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Peribahasa yang sesuai bagi senantiasa di dalam nasib nan walang ialah A. Dapat durian runtuh. Ataupun B. Sudah jatuh ditimpa tangga. C. Bagai kaca terhempas ke batu. Ataupun D. Sudah terhantuk baru tengadah. Jadi murid perlu tahu apakah peribahasa bagi setiap pilihan jawapan yang diberi. Jadi senantiasa di dalam nasib dan walang yang sesuai dengan peribahasa sudah jatuh ditimpa tangga. Baiklah, soalan yang kedua berdasarkan rangkap ketiga syair. Mengapakah penyair memohon maaf? Pada rangkap ketiga ada nyatakan penyair memohon maaf. Kenapa? A. Kerana beliau berasa dirinya hina. Ataupun B. Kerana risau perasaan sedihnya itu membimbangkan orang lain. Ataupun C. Kerana beliau terpaksa berkongsi perasaan sedih itu dengan pembaca. Ataupun pilihan jawapan D. Kerana bimbang perkara yang ditulis daripada perasaan kecewa itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik. Jadi, mengapa pada rangkap yang ketiga syair penyair memohon maaf? Kerana bimbang, pilihan jawapan D,
Bimbang perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik. Baiklah, soalan terakhir, soalan yang ketiga. Yang berikut merupakan nilai yang terdapat dalam syair di atas kecuali. Murid perlu teliti dengan soalan. Soalan bertanya tentang nilai tetapi kecuali yang tiada kaitan dengan syair burung nuri ini. A. Rasional, B. Kesedaran, ataupun C. Kepatuhan, dan D. Merendah diri. Mana nilai yang tiada kaitan dengan syair burung nuri ini? Baiklah, jadi kecuali nilai yang tidak terdapat dalam syair ini adalah kepatuhan. Baiklah murid-murid semua, selesai sudah kupasan kita, kajian kita tentang syair burung nuri ini. Kita telah mengetahui tentang apakah maksud di sebalik rangkap syair burung nuri. Kita sudah tahu apakah tema, persoalan, gaya bahasa, apakah bentuk, nilai dan juga pengajaran syair burung nuri ini. Dan juga kita telah melihat sedikit contoh-contoh soalan yang mungkin ditanya tentang syair burung nuri ini. Jadi cikgu harapkan murid-murid dapat mendapat input daripada perkara-perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.